Baik, kalau tengok soalan nombor 1. Soalan nombor 1 ni. 8, 10C tolak 9, 8 dalam kurungan 10C tolak 9 kurungan kuasa 2 tolak C. Okey, untuk penyelesaian, step yang pertama. Okey, step yang pertama, awak kena ingat, kalau ada dibagi macam ini dan juga ini, awak mesti selesaikan yang ini dulu. Yang ada square, yang ada kuasa 2 sebab yang ni lagi besar. Jadi kita kena expandkan yang ni dulu. Okey, expand ni ada beberapa cara sebenarnya. Okey, saya akan ajar teknik satu dulu untuk pengembangan ni, untuk sebagai revision. Contohlah dia bagi soalan 2x tolak 2 kuasa 2. Kalau kaedah biasa yang kita buat adalah, okey, saya buat 2x tambah 2, senang. Kalau ada kaedah yang kita buat, yang selalunya 2x tambah 2, buka kurungan, 2x tambah dengan 2. Okey, macam ni yang kita buat. Kebiasaan lah yang kita buat. Lepas tu kita akan tutup kurungan. Dan kita akan buat pengembangan. Okey, pengembangan macam mana? 2x darab dengan 2x. Awak akan dapat 4x kuasa 2. Okey. Lepas tu awak buat 2x darab dengan 2. Awak akan dapat positif 4x. Okey, habis. Lepas tu awak buat second step. 2 darab dengan 2x. Awak akan dapat 4x juga. Dan last sekali, 2 darab dengan 2. Awak akan dapat 4. Lepas tu awak akan buat 4x square. 4x dengan 4x ni adalah rumah yang sama. Sebab algebra ni kalau macam rumah dia, x square, x ataupun c. C tu nombor bulat. Kalau macam sekolah rendah kita belajar perpuluhan, rumah tempat. Rumah tempat kot. Puluh, ratus, ribu, 10,000. Kalau yang macam algebra, rumah dia x square, x ataupun c. C tu nombor bulat. Jadi kita kena susun dia ikut rumah dia lah. Sebagai contoh, 4x square. Ada lagi tak x square kat sini? Tak ada. Maksudnya dia seorang-seorang. So kita tengok. Lepas tu kita tengok x. Ada lagi tak x yang sama? Okey, ini x, ini pun x. Maksudnya 4x tambah 4x, awak akan dapat 8x. Okey. Last sekali, C. C ni adalah nombor bulat. Ada lagi tak nombor bulat kat sini? Tak ada. Bila tak ada, awak akan letak 4 sahaja. So inilah pengembangan yang biasa kita buat. Okey? Ataupun ada satu teknik lagi, teknik pengembangan yang dipanggil sebagai kaedah KDK. Kaedah KDK ni adalah kaedah KDK. Kalau kaedah KDK, kalau saya boleh tunjuk kat sini. KDK ni adalah, ini adalah kuasa. Ini adalah darab. Manakala ini adalah kuasa juga. KDK bermaksud kuasa darab kuasa. Macam mana tu? Okey. Contoh, soalan bagi macam ni. 2x tambah dengan 4 kuasa 2. So macam mana kita nak buat? Kalau 2x tambah 4 kuasa 2. Kalau menggunakan kaedah KDK. KDK ni adalah kuasa darab dengan kuasa. Okey, kita tengok. Ni nombor depan. Kita panggil sebagai nombor depan. Ini kita panggil sebagai nombor belakang. Okey, nombor depan dengan nombor belakang. Macam mana kita nak buat? Nombor depan dengan nombor belakang, kita kuasakan dengan kuasa kat sini. Macam tu. Nombor depan dengan nombor belakang, kita kuasakan dengan nombor yang kat sini lah. Yang 2 ni. Macam nak buat? 2x kuasa 2. Kalau 2x kuasa 2 bermaksud, okey, kalau 2x kuasa 2 bermaksud 2 kuasa 2 sama dengan 4. X kuasa 2 sama dengan x kuasa 2. So, 2x kuasa 2, awak akan dapat 4x kuasa 2. Right. Nombor belakang pun kita kuasa 2 juga. Apa nombor belakang ni? 4. 4 kuasa 2. Apa yang awak akan dapat? Awak akan dapat 16. Betul? Okey, tengah-tengah ni, mesti ada nombor tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni kita kena darab. Darab apa?
4 darab dengan 2. Awak akan dapat 8. 8 darab dengan 2x. Okey, 8 darab dengan 2x. Awak akan dapat apa? Positif 16x. So jawapannya adalah 4x square tambah 16x tambah 16. Ini jawapan dia sebenarnya. Okey, ini untuk kaedah KDK. Nak guna mana-mana kaedah pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kaedah biasa dengan kaedah KDK ni lagi laju, lagi cepat. Macam tu. Okey, saya tunjuk satu lagi contoh untuk soalan KDK ni. Untuk pengembangan menggunakan KDK. Okey, saya ulang balik sekali lagi. KDK ni membawa maksud kuasa, ni darab, ni kuasa. Okey, contoh soalan 2x tambah dengan 6 kuasa 2. Okey, 2x tambah 6 kuasa 2 ni kita boleh buat kaedah KDK. Macam mana? Ingat, ni nombor depan, ini nombor belakang. Ni nombor depan, ni nombor belakang. Mesti ada tengah-tengah dia nanti. Tengah-tengah dia kita kena darab. Okey, nombor depan, ni nombor depan ni nombor belakang. Nombor depan kita kena kuasa. Kuasa dengan apa? Kuasa dengan ni lah. 2 ni. Okey, kita kuasakan. 2x kuasa 2. Awak akan dapat 4x square. Bukan 2x kuasa 2, awak tulis 2x square. Salah. Sebab dia kena kuasa macam sini. 2 darab 2, x darab x square. Okay. 2 kuasa 2, 4, x square. Okay. So akan dapat jawapannya adalah 4x kuasa 2. Di belakangnya pula, kita kena kuasa juga. 6 kuasa 2 sama dengan 16. Okay. Di tengah-tengah. Tengah-tengah sini. Ni tengah-tengah sini ni. Apa jawapan dia? Kita kena buat darab 6 darab dengan 2 dulu. Dapat berapa? 12. Okey. 6 darab 2 sama dengan 12. 12 ni pula kena darab dengan 2x. 12 darab 2x. Apa yang awak akan dapat? 12 darab 2 sama dengan 24. X adalah x. Jawapannya adalah 24x. Sign apa? Positif ke negatif? Positif dan juga positif. Okey. Itu contoh kaedah KDK. Yang ni untuk memudahkan awak. Okey, memudahkan. Kalau nak buat cara pengembangan biasa pun boleh. Alright. So, ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan? Saya buka soalan untuk tanyakan. Semasa nak buat soalan terus. Semua okey? Okey, alright. So, saya teruskan dengan soalan yang sebenar. Soalan yang sebenar kita adalah soalan ini. Kita nak buat soalan yang ni. Okey. Soalan yang ini. Soalan yang ini contoh 8 10C tolak 9 kuasa 2 tolak dengan C. Okey, macam kita nak buat? Kita nak buat adalah kita buat 8 10C, 10C tolak 9 kuasa 2 tolak C. Right? Jadi kita kena kembangkan yang kuasa dulu. Tak boleh kita kembangkan 8 ni dulu. Ni tak boleh. Kita kena kembangkan kuasa dulu. Cara dia macam mana? Cara dia kalau kita gunakan kaedah KDK tu ataupun nak guna kaedah lain, okay, saya ajar kaedah pengembangan biasa. Okey. 8 10C tolak 9 buka kurungan 10C tolak 9. Okey. Lepas tu kita akan yang ni kena kurung besar-besar sikit sebab dia lain. Okey. Dia lain. Jadi kita buat dululah kita punya teknik. 10C darab dengan 10C. Apa yang awak akan dapat? Okey, 8 10C darab dengan 10C. Apa yang akan dapat? 100C kuasa 2. Base. 10C tolak dengan 9. 10C darab dengan negatif 9. Apa yang awak akan dapat? Awak akan dapat negatif 90C. Okey, setelah yang tu. Lepas tu, kita tengok yang ni balik. Okey.
Negatif 9 darab dengan 10 C. Awak akan dapat negatif 90 C juga. Negatif 9 darab dengan negatif 9, awak akan dapat positif 81. Kalau tak tahu, tekan kalkulator terus. Okey, kalkulator yang ada ni, tekan kalkulator. Kalau takut silap, okey, boleh tekan kalkulator terus. Alright. So, dia akan dapat macam ni lah. Negatif C salin balik. Tidak ada masalah. Alright. Lepas kita settle yang tu, kita settle dalam ni dulu. Tengok mana yang sama, kita pemudahkan. Contoh, 8 100 C square. Ada lagi tak C square kat sini? Ada lagi tak benda-benda yang square-square kat sini? Tak ada. Kalau tak ada, inilah jawapannya dulu. 100 C square. Dia tak perlu dengan tambah dengan apa-apa dah. Sebab tidak ada square lagi kat sini. Okay. Lepas tu tengok C. Ada lagi tak C yang sama? Ada. Negatif 90 C tolak 90 C. Okay. Maksudnya kita kena negatif 90 minus 90. Kalau macam takut salah guna otak, kita guna kalkulator. Tekan je negatif 90 tolak 90. Macam ni. So awak akan dapat terus negatif 180 C. Lepas tu 8 darab dengan 81. 81 ni kita tulis balik. Macam tu. Okay. Apa yang kita buat? Step pertama kita expand. Step yang kedua, kita dapatkan apa benda yang kita expand tu. Okay. Step yang ketiga, apa yang kita buat? Kita susun. Tengok benda yang sama kita pemudahkan. Dia dapat macam ni. Step yang keempat, baru kita akan start darab yang luar ni masuk dalam. Okay, contoh. 8 darab 100 C square. Awak akan dapat 800 C kuasa 2. 8 darab negatif 180 C. Maksudnya awak ambil kalkulator 8 darab negatif 180. Awak akan dapat negatif 1440 C. Okay. Lepas tu, awak ambil 8 darab dengan 81. Okay. 8 darab dengan 81, awak akan dapat berapa? 8 darab dengan 81. Awak tekan kalkulator 8 darab dengan 81. Awak akan dapat positif 648. Dan negatif C kat luar ni, tulis terus. Negatif tolak C. Okay. So itu step yang pertama. Step yang keempat dah yang ni. Okay. Lepas tu kita susun. Susun macam mana? Tengok rumah square. 800 C kuasa 2. Ada lagi tak C square kat sini? Tidak ada. Okay. Selamat. So, rumah C pula. Ada berapa banyak rumah C kat sini? Ni rumah C, ini pun rumah C. Maksudnya, kita susun 1440 C tolak C tambah 648. Okay. Jadi kita susun balik. 800 C kuasa 2. Negatif 1440 C tolak C. Awak ambil kalkulator. Negatif 1440 tolak 1. C ni mewakili 1. Itu je jawapan dia. Negatif 1441 C. Dan dia akan dapat, ni salin balik. Sebab apa? Rumah C ataupun rumah nombor bulat tidak ada lagi di mana-mana. Ini 648 sahaja. So dia akan dapat jawapan 648. So inilah jawapan untuk soalan 1. Ini gunakan konsep kaedah pengembangan sahaja. Okay. Ini gunakan konsep kaedah pengembangan sahaja. Right? So settle untuk part ini. Soalan 1. Kita nak buat pula soalan nombor 2. Okay. Saya nak buat soalan nombor 2. Saya beri masa seminit untuk awak nak salin ke apa ke, silakan. Okay. So, saya nak tukar soalan . Saya nak buat soalan lain. Algebra penting . Saya nak beritahu semua, kalau ada ibu ayah kat sini ataupun student form 1, form 2, form 3, form 4, form 5, algebra penting sebab sepanjang pengalaman saya mengajar untuk tingkatan 5 dan juga PT3, kalau masuk bulan 4 algebra tak clear lagi, dia nak tukar C ke kanan, C ke kiri, sangat-sangat problem lah maksudnya. Dan dia kena buat latihan intensif setiap hari kalau boleh. Kalau boleh pergi kat Popular, dah ni COVID tak boleh keluar mana kan. Dah habis nanti pergilah kat Popular cari buku yang pengkhususan untuk algebra. Selalunya
buku yang ada latihan topikal satu persatu ni adalah buku Pelangi. Okay, buku Pelangi. Walaupun soalan tu nampak macam remeh, nampak macam biasa, tapi silakan buat latihan. Sebab apa? Kalau algebra cakap, insya-Allah PT3 ataupun SPM boleh buat dengan baik. Sebab asal dia daripada situ sebenarnya. Okay? Alright, saya nak teruskan kepada soalan nombor 2. Saya nak buat soalan nombor 2. Lambat pula nak padam. Okey, soalan nombor 2 ni adalah soalan yang berbentuk sama macam soalan di atas, cumanya dia beza ada penambahan kat situ. Dia ni main semua tambah positif, positif dan positif. Okey. So soalan ni adalah 6 10k tambah 5 kuasa 2 tambah dengan 3k. Alright. So kita nak solvekan soalan ni. Pertamanya, when you nak solve soalan ni, kita tengok dulu ada tak kuasa. Kalau ada kuasa, kita kena selesaikan kuasa yang tu dulu. Okey. Kita kena selesaikan kuasa dulu. Pertama sekali, 6 10k tambah 5 kuasa 2 tambah 3k. Pertama sekali kita kena ingat settlekan yang kuasa dulu. Yang ni tak apa. Yang ni lepas kuasa boleh settle. Kita yang settlekan yang kuasa dulu. Okey? Kuasa. Ini saya akan tunjuk sikit cara kita. Okey. Alright. Saya akan tunjuk cara KDK. Pertama sekali, kalau nak buat cara KDK ni, okey, kita kena buat, ingat, KDK tu adalah kuasa darab kuasa. Okey. 10k tambah 5 kuasa 2. Okey, 10k tambah 5 kuasa 2. KDK kita buat dia k tambah 5 kuasa 2. Okey. Kalau KDK, alright. K, 10k kuasa 2. Bermaksud 10 kuasa 2 adalah 100. Sebab kita ambil nombor depan tau. K kuasa 2. Okey, settle. Belakang pula, nombor belakang. Kena kuasa juga. 5 kuasa 2. Awak akan dapat 25. Tengah-tengah. 5 darab dengan 2. Awak akan dapat 10. 10 darab dengan 10k. Awak akan dapat 100k. Sign apa? Sebabkan ini semua kita tambah darab, kita kuasa tadi, semua akan dapat positif. So ini positif, ini pun positif. Okey. Konsep pertama. Jadi bila kita nak selesaikan, terus je lah. 6, buka kurungan. Okey. 10k tambah 5 kuasa 2 ni kita dah dapat kat sini tadi. Jadi kita terus tulis balik. Okey, kita terus tulis balik. 100k kuasa 2 tambah 100k tambah dengan 25 tutup tambah dengan 3k. Ni yang pertama. Okey. Bila mana kita dah kembangkan yang ni, kita boleh masuk terus kat sini dan kita boleh start terus macam biasa. Okey. So, first one. 6 darab 100k. Apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat 600k kuasa 2. 6 darab dengan 100k. Kita akan dapat 600k. 6 darab dengan 25. Apa yang kita dapat? Tekan kalkulator. 6 darab 25 sama dengan 150. Last belakang ni, salin balik. Macam tu. Kita salin balik je. Okay. Sebab tu kita kena susun. Ikut rumah dia. Rumah square, rumah huruf. Okay. Huruf yang tanpa square. Dan juga nombor bulat. Pertama sekali, 600k kuasa 2. Ini paling besar. Kuasa 2. Ada lagi tak kuasa 2 kat belakang ni? Tidak ada. Bila tidak ada, kita tengok yang K pula. Yang huruf biasa sahaja. 600k dengan 3k. Ada. Kalau ada, kita tambahkan terus.
600 tambah 3K. 600K tambah 3K. Awak akan dapat positif 603K. Okay. Lepas tu, ada lagi tak? K? Tidak ada. Sebab kita dah ambil, kita dah ambil. Dan last kali rumah nombor bulat. Ada tak nombor bulat? Ada, 150. Ada lagi tak nombor bulat kat sini? Tidak ada. Ini je lah jawapan dia. Simple kan? Kalau kita guna kaedah-kaedah macam ni, kita nak kena cepat benda ni. Okay? Sebab soalan ni akan ada kalau dalam SPM, topik persamaan kuadratik. Okay? Dan juga kalau ada graf fungsi yang kita kena buat benda-benda macam ni. Okay? So itu soalan nombor 2. Kalau soalan nombor 3. Nombor 3 ni saya akan buat kaedah biasa balik. Alright? So kalau soalan nombor 3 kita start. Okay. 8 4C tambah 6. Okay. Buka kurungan 4C tambah 6 tambah dengan 2C. Kenapa saya buat 2 kali benda ni? Sebab dia adalah kuasa 2. Bila dia kuasa 2, saya kena buat 2 kali. Okay. Kalau dia kuasa 3, 3 kali kena buat. Okay. Tapi untuk level SPM tak ada lagi dah sampai yang tu. Okay. First one. Kita nak selesaikan. Bila kita buka kurungan, kita tak nak bagi keliru, kita kena ingat, kita kena buat satu kurungan besar kat sini. Supaya kita tahu, kita nak kembangkan hanya untuk yang dalam ni sahaja. Okay. Yang takut-takut terkeliru, kita buat yang lain. Okay. Kita buat, takut terkeliru, kita buat macam ni. Okay. So, sekarang ni kita nak expand dulu satu persatu. First step yang pertama. 4C darab dengan 4C. Awak akan dapat berapa? Kita akan dapat, ni kita salin balik. Okay, macam tu. 4C darab dengan 4C, awak akan dapat 16C kuasa 2. Lepas tu, 4C darab dengan 6. Awak akan dapat apa? 4C darab 6, awak akan dapat 24C. Okay, settle yang tu. Yang bawah pula. 6 darab dengan 4C. Awak akan dapat apa? Positif 24C. Second, 6 darab dengan 6. Awak akan dapat positif 36. Tutup kurungan. Dan plus dengan 2C. Settle part tu Lepas tu tengok apa lagi yang ada kurungan. 8. Ni dalam kurungan. Kita kena expand. Kita kena kembangkan. Okay. 8 darab 16C. Tak tahu tekan kalkulator terus. 8 darab dengan 16. Awak akan dapat 128. C kuasa 2. Second, 8 darab dengan 24. Kenapa saya tak positif siap-siap? Sebab depan ni positif. Yang ni pun positif. So positif dengan positif akan jadi positif lah. 8 darab dengan 24. 8 darab 24 sama dengan 192C. Okay. Lepas tu 8 darab dengan 24 lagi. Sebab tadi saya tak simplifykan dia. Okay, saya tak simplifykan dia. Kalau nak senang nanti simplifykan terus. Okay. 8 darab dengan 24C tetap akan dapat 192C. Dan last, 8 darab dengan 36 awak akan dapat, okay, 8 darab 36 awak akan dapat positif 288. Okay, ni yang belakang ni nak buat apa ni? Salin balik 2C. Tidak ada masalah. Okay. Step yang ketiga, kita mula nak susun. Rumah mengikut rumah. Okay, 128C square. Ada lagi tak 128C square? Tidak ada. So dia je lah. Okay, rumah C. Ada berapa banyak rumah C kat sini? Pertama, 192C. 192C. 2C. Positif, positif, positif. Kita tambah semua. 192 tambah 192 tambah dengan 2 sama dengan positif 386C. Okay. Lepas tu, ada tak nombor bulat? Ada. 288. Dia adalah positif 288. Ada lagi tak nombor bulat? Tidak ada. So, jawapannya hanyalah ini. Boleh? Okay. Clear ke semua? Saya nak check. Okay. Okay. So, sorry. Saya pergi salin dulu. Alright. Kalau nak salin, dia salin dulu. Kaedah ni. Dia ada 3 step saja. 3 atau 4 step saja untuk kita buat benda ni. Alright. 8. Step 1, kita kena expand.
Step 2 kita kena susun dan step 3 kita akan dapat jawapan. Macam tu sahaja. Okay. Sebab besok saya ada mula kelas untuk pelajar-pelajar saya untuk sesi SPM 2020. Saya akan start dengan asas nombor, lepas tu saya akan start dengan graf fungsi, saya akan start dengan penjelmaan 3 untuk persediaan dia orang nak hadapi SPM. Okay. So ini saya buat basic algebra dulu untuk warm up dulu. Okay, warm up. Baik, saya nak tengok sikit feedback. Adakah anda semua dapat apa yang saya tunjuk ini? Okay. So setakat ni clear ke? Yeah. Clear okay. If ada question, ada soalan ke apa ke, boleh letak dalam grup Telegram pun boleh, ataupun nak tanya melalui chat box pun ni. Apa tu mak buat ni ya? Oh, tak dengar Ada yang tak dengar Okay. So, saya nak sambung. Soalan nombor 4 tu awak buat sendiri. Okay, awak try buat sendiri. Soalan nombor 4 tu. Right? So, saya nak sambung kepada soalan algebra bentuk yang kedua pula. Oh, sangkut. Sangkut sebab line pun ya. Right. So, saya nak sambung balik.